Boleh, Doktor. Boleh. Okay. So the topic for today's discussion is related to Sharia framework for Islamic finance. Basically, the objective of this class, first we are going to define what are the components, define Sharia and what are the components, important components in Sharia. And then the sources of Islamic law. We're going to see the primary sources of Islamic law and the secondary sources of Islamic law. Yep, that is the two things that we are going to highlight in this class today. So dalam Islamic finance ni, so we are using the Sharia framework to govern the practice and business operations of the Islamic finance. If you can see here, these are the Sharia framework of Islamic finance. So first, we need to understand there are three framework. The first one is the Sharia, the sources of Sharia. So as we are as the Islamic finance is offered based on Sharia rules and principles, so it is an important thing, important practice to always refer our business practice and the operation based on the sources of Sharia. So for example, if we would like to introduce a new product, for example in Islamic banks, we would like to introduce a new products. So the structuring of these products should be based on the what we call on the Sharia rules and principles. So in order for us to understand the Sharia rules and principles, so we have to refer back to the sources of Sharia itself, which is the primary sources and the secondary sources. And then we have the legal maxims, which also considered as one of the Sharia framework in Islamic finance. So legal maxim ni ialah kalau dalam bahasa Melayu ni kita sebut kaedah fiqh lah. Kaedah fiqh. So kaedah fiqh ni adalah berdasarkan kepada pemerhatian ulama terhadap dalil-dalil yang ada dalam Quran. Jadi dibentukkan satu kaedah fiqh untuk memudahkan pengamal syariah ataupun syariah scholars untuk memutuskan sesuatu perkara di dalam ataupun menentukan sesuatu hukum di dalam apa-apa sahaja isu lah yang berlaku dalam masyarakat ataupun kalau dalam konteks kita ni dalam Islamic finance. So we are going to see some of the examples of legal maxims which are applicable and have been implemented in deciding issues and any pertaining matters related to Islamic finance. And then we also have referred to, the framework of Islamic finance shall be based on the principles of Maqasid al-Shari'ah, which is the objectives of Sharia. Objective of Sharia ni kalau kita lihat ada tiga tingkatan dia, iaitu daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Tapi bagaimana implementasi ataupun bagaimana kaedah maqasid syariah ini diguna pakai dalam maqasid dalam Islamic finance, so we are going to see in this discussion. So first, it is better for us to understand what is actually the meaning of Sharia. I believe most of you are coming from the religious school backgrounds. So the definition of Sharia is basically within your fingertip. So this is we can consider this is a revision of our knowledge and untuk mengingatkan semula lah sahaja tentang apakah yang dimaksudkan dengan Syariah. So Sharia is basically referred
the literal meaning is the road to the watering part. Ya. Dia satu jalan lah ke arah satu jalan yang menuju ke arah tempat ataupun ke arah kawasan yang ada sumber air lah. So daripada Quran dalam suratul Jasiyah Allah Subhanahu Wa Taala mention that ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dalam ayat ni dinyatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW telah ditunjukkan jalan jalan dan jalan yang mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita mengikut hawa nafsu dan jalan-jalan yang kita tidak mengetahuinya lah. Jadi sebahagian syariah ulama telah mendefinisikan syariah ni sebagai sebagai mengikut ketentuan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala secara patuh lah. So itu adalah yang dimaksudkan secara literal. Adapun apa yang dimaksudkan berkaitan syariah ni dari sudut teknikalnya ataupun maksud yang lebih komprehensif, it is referring to the Islamic teaching and system which is revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and most of the commandment or the Islamic teaching is actually recorded in the Quran and as well as in the hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. And we can see that different commandments of Allah Subhanahu Wa Taala can be found in the Quran and Sunnah. So these are considered part of the Sharia itself. So each one of the commandments is called hukum ataupun ahkam lah. Kalau jamak dia ahkam, sudah dikenali sebagai hukum lah. So in the context of Islamic finance, Sharia denotes the compliant aspect of Islamic financial products and services. So the common terms that we use in Islamic finance are actually the Sharia compliant ataupun Sharia based products and services. So these are the normal terms used in the Islamic finance, the business of Islamic finance, in order for us to understand whether or to categorize whether the products is Sharia compliant or non-Sharia compliant. So the two terms yang ada di slides ni, Sharia compliance and Sharia based products and services, some I would say a practitioner or some Sharia scholar as well considered these two terms are actually different. So when we mention Sharia compliant products, so the products is actually originated from the conventional products, which has been developed or structured through a process of Islamization. So by modifying the products to suit the Sharia requirements, such as the Ijarah contracts, coupled with the option of buying the asset at the end of the contract, which is also known as Ijarah Thumma Al-Bay'. So this contract is similar to the conventional hire purchase. Conventional. So dalam conventional finance, kita ada hire purchase. The product is called as hire purchase. Sewa beli. Produk tu adalah sewa beli. Tapi bagaimana Syariah compliant products
distrukturkan supaya boleh memberi natijah yang seakan sama dengan conventional products, high purchase conventional products tadi. Ya. So dalam syariah kalau ikutkan yang ada kontrak yang disebutkan dalam syariah ialah al-ijarah. Al-ijarah satu kontrak, kemudian al-bai' satu kontrak. Ya. Maksudnya ada dua kontrak sebenarnya di dalam kontrak yang dinamakan al-ijarah summa al-bai' tu. Namun begitu ada sedikit perbezaan berbanding conventional products of the higher purchase. Ya. So dalam ijarah summa al-bai' ni, dalam al-ijarah summa al-bai' ada dua kontrak, tetapi kedua-dua kontrak tu dipisahkan. Ya. Dipisahkan. Sebagai contohnya, antara produk yang ada menggunakan kontrak ijarah summa al-bai' ni ataupun menggunakan konsep al-ijarah summa al-bai' ni ialah dalam produk pembelian kereta ataupun pembiayaan kenderaan lah ya. Jadi for example pembiayaan kenderaan ni ataupun financing, car financing ni, dia punya tenure of financing tu ialah 60 bulan for example ya. So 60 bulan. So in this case the Islamic banks and the customer should agree on the period of ijarah, and then also they should also determine when is the contract of buy will take place. Ya. So jadi dalam kes tu 60 bulan for example tempoh pembiayaan. Jadi perlu dijelaskan di manakah kontrak sewaan berlaku dan di manakah kontrak jual beli berlaku. Ya. Jadi dalam kes ni for example 60 bulan tadi, maksudnya kebiasaannya apa yang berlaku ialah jadi sewaan tu akan berlaku example ada 60 bulan. So ini ada time period dia 60 bulan. Ya. So jadi sewaan akan berlaku daripada bulan pertama sehingga bulan ke-59. Ya. So daripada bulan pertama sampai bulan ke-59, jadi kontrak ijarah akan digunakan ataupun akan dimeterai ya, di antara bank dan juga pelanggan, bank dan juga customer. So selepas pelanggan menyewa kereta tu selama 59 bulan, pada bulan ke-60 pelanggan dan bank akan memeterai kontrak al-bai'. Kontrak al-bai'. So kontrak al-bai' ni adalah kontrak jual beli ya. So bila dalam kontrak tempoh ijarah ni, kereta tu dimiliki oleh bank ya. Bank akan berfungsi sebagai pemberi sewa dalam kes tu. Ya. Sewa dan penyewa dia ialah pelanggan lah ya. Pelanggan. Begitu pada bulan ke-60, kontrak al-bai' ataupun kontrak jual beli akan dimeterai. Akan dimeterai di mana pemilikan kenderaan tu akan berpindah milik daripada bank kepada pelanggan pada bulan ke-60. So jadi di situ ada pemisahan dua jenis kontrak yang berlaku. Walaupun tempoh pembiayaan dia adalah 60 bulan sama seperti conventional banks, tetapi tempoh kontrak yang digunakan bagi tempoh pembiayaan tertentu tu dipisahkan dipisahkan. Jadi dia tidak melanggar prinsip syariah dalam hadis Nabi SAW berkaitan dua kontrak ataupun dua jual beli di dalam satu akad. Kalau dalam conventional banks yang berlaku ialah dua kontrak berlaku dalam ataupun dua jual beli berlaku dalam satu akad. So itu adalah bercanggah dengan hadis Nabi SAW, la bai'atana fi bai'ah. Tidak boleh ada dua jual beli dalam satu akad. Jadi disebabkan oleh larangan tu, Islamic finance structured a products also based on two contracts, tetapi
dibezakan ataupun dijelaskan di manakah sebenarnya kontrak ijarah berlaku dan di manakah kontrak jual beli berlaku. Kerana bagi setiap kontrak itu ada responsibility pihak yang memberi responsibility dia berbeza lah antara ijarah dengan al-bai'. So kalau contoh al-ijarah tadi, responsibility of the pemberi sewa iaitu bank, sudah tentulah untuk memastikan barang yang diberi sewa itu berada dalam keadaan yang baik. So that is the responsibility yang ada dalam kontrak ijarah. Tapi kalau sekiranya pemilikan tu telah dipindah milik kepada pelanggan, jadi dalam kes tu semua tanggungan adalah berpindah ataupun semua tanggungjawab telah berpindah daripada bank kepada pihak pelanggan. So itu ada perbezaan yang wujud di dalam kontrak ijarah summa al-bai' berbanding the conventional hire purchase. Although the end results are similar, tetapi cara ataupun kaedah yang digunakan adalah berbeza. Jadi itu adalah the Sharia compliance product. So normally we have the conventional forms of products. Jadi produk itu ingin distrukturkan dalam bentuk syariah. So kita biasanya disebut sebagai syariah compliant products. And then another category of products dalam Islamic finance is the syariah based products. So syariah based product is actually normally refers to products which do not originate from the conventional practice. So tak ada produk tu tidak ada ditawarkan ataupun tidak ada diperkenalkan oleh conventional finance. Tetapi dalam Islamic finance ada produk ni. Contohnya ialah produk yang menggunakan kontrak istisna. Istisna ni ialah tempahan. So dalam conventional finance tidak ada istilah tempahan tu. Yang ada hanya istilah jual belilah. So kontrak dia adalah kontrak pinjaman. Kontrak pinjaman. So orang pinjam duit dan orang kemudiannya akan tempah rumah menggunakan duit yang dipinjam daripada bank. Tapi dalam Islam finance kita ada satu kontrak which is named as istisna, iaitu tempahan ataupun sale by order lah. Sale by order. Di mana pelanggan akan membuat tempahan rumah daripada pihak bank. So pihak bank akan menyiapkan rumah tu lah bagi pihak pelanggan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan. So this can be considered as syariah based products. Another examples that we can mention here ialah produk wakaf lah. Produk wakaf. Produk wakaf ni is actually very special ataupun sangat sesuatu produk yang sangat special to the Islamic finance, whereby an individu ataupun seseorang pewakaf memberikan hartanya kepada bank untuk diuruskan selaras dengan konsep wakaf. So dalam konsep dalam Islamic finance kita tak jumpa pun produk yang berasaskan produk wakaf ni lah. So it is a very special contract to the syariah, to the Islamic finance itself. So kalau kita tengok sekarang ni bank-bank, even other financial institutions such as investment bank ataupun companies have started to utilize the contracts, the wakaf contracts to structure its products. Even now we already have a sukuk which is issued based on the contracts of wakaf. So that is the difference between the Sharia compliance products and also the Sharia based products. And I would say that nowadays the Islamic finance are moving towards delivering the Sharia-based products, which is in line with the value-based intermediation approach suggested by the Bank Negara Malaysia.
So if we can see here, this is the components of Sharia. So in Sharia, we can uh, categorize it into three category or three areas. The first is al-ahkam al-i'tiqadiyah, which is referred to the matters pertaining to tauhid, to akidah. And then the second category or second component is al-ahkam al-amaliyah, which is related to faith. And then al-ahkam al-akhlaqiyah, which is related to the moral and ethics. So with regards to the al-ahkam al-amaliyah, so we can further categorize it into two, which is al-ahkam al-ibadah and al-ahkam al-muamalat. So ibadah ni which is related to the dealings between human and the creator, whereby the ahkam al-muamalah is related to the dealings between human and other human beings. So dalam kategori ni kita boleh bagikan lagi muamalat ni kepada economics, family law, criminal law and also the politics. So issues related to Islamic banking and finance, so it falls under the category of economics. That's why our previous slides or previous video, so I've shown you how Islamic economics works. So what are the approach in deriving hukum syarak? Jadi dalam kategori ada dua bahagian tadi, ibadah dan juga muamalat. So dalam case ibadah, so most of the hukum which are derived on hukum related to ibadah is fixed because it is determined by the God, by Allah Subhanahu Wa Taala. So it is based on the premise al-asru fil ibadat al-butlan hatta yaqum ad-dalil al-amri. So jadi dalam ibadat ni kita tak boleh reka-reka ibadah. Kita tak boleh reka sebarang bentuk ibadah. So apa sahaja bentuk ibadah haruslah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Example berkaitan dengan solat. Dengan solat, contoh tak kat bawah. So berkaitan solat, for example, dalam Quran disebut kutiba alaikumus apa nama ni, ya ayyuhallazina, dalam Quran ada sebut tentang dalil mewajibkan solat kepada semua umat Islam. Jadi bagaimana solat tu dikerjakan, so perlu dirujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita temui bahawa solat tu yang fardu ada 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau kita nak create solat fardu ni lebih daripada 5 waktu sehari semalam, so itu tidak bolehlah, sebab asal di dalam ibadah tu adalah terbatal ataupun invalid, kecuali ada dalil yang menyatakan bahawa sesuatu ibadah tu adalah diwajibkan. Adapun ibadah yang sunat, so itu adalah berpandukan kepada hadis Nabi SAW. And then, so otherwise it is considered bid'ah lah. Kita mewujudkan sesuatu perkara yang tidak datang daripada ibadah yang tidak datang daripada syariat. Kemudian berkaitan muamalah. So muamalah, dalam hal muamalah ini, it is a combination between fixed and flexibility. So ada perkara yang tetap dan ada perkara yang fleksibel ataupun boleh berubah-ubah. So ini adalah berdasarkan kepada kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullu ad-dalil ala tahrimi. So the original ruling in muamalat is permissible, diharuskan, kecuali adanya dalil yang jelas dan yang valid yang menyatakan tidak boleh. For example, dalam Quran disebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli.
Allah SWT menghalalkan jual beli. Jual beli yang macam mana? Jual beli ni ada banyak cara kan, ada banyak jenis. Ada yang jual beli secara tunai, ada yang jual beli secara bertangguh, ada yang jual beli secara tempahan, ada yang jual beli secara secara sewaan. Sewaan tu is actually one type of sales actually, tapi dia bukanlah jual beli barang, tapi dia adalah jual beli manfaat. Manfaat sewaan ni lah, manfaat yang disewakan. Contohnya rumah, manfaat untuk duduk dalam rumah tu. Ya. So jadi kecuali, jadi semua jenis jual beli adalah diharuskan oleh Allah SWT, kecuali adanya dalil yang mengharamkan ataupun melarang perbuatan tersebut. For example, contohnya dalam kes jual beli itu, dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan beberapa bentuk jual beli yang dilarang. For example, naha Rasulullah SAW an bai'ul gharar. Nabi SAW melarang jual beli yang melibatkan elemen ketidakpastian ataupun uncertainty elements. So in that case, any sales ataupun any trade which involve the element of uncertainty, so it is sales which is considered as prohibited ataupun dilarang lah. Jual beli yang melibatkan unsur ketidakpastian. Contohnya for example, menjual sesuatu barang yang tidak dimiliki ataupun belum lagi dalam pemilikan kita. Contohnya jual seorang nelayan ni, dia kata dia nak jual ikan. Jual ikan. Tapi ikannya tu masih lagi belum ditangkap. Tak ada lagi ikannya. Jadi dekat situ ada unsur-unsur gharar, unsur ketidakpastian. Begitu juga menjual biasa kita dengarkan orang pajak kebun kan. Pajak kebun. So yang dipajak tu adakah hasil kebun tu ataupun bagaimana. So kalau dipajakkan tu adalah hasil kebun tu, jadi dekat situ sebenarnya ada unsur ketidakpastian, sebab kita pun tak pasti lagi berapa banyak hasil yang keluar daripada setiap pokok yang yang ada dalam kebun tersebut. Biasa kan orang pajakkan durian, kebun ataupun dusun durian tu dah berputik, so dah berputik tu dia pajakkan kepada orang lain, supaya hasilnya boleh diterima. So jadi amalan sebegini ni adalah amalan yang melibatkan unsur yang dilarang lah dalam syariah, iaitu unsur ketidakpastian. Kecuali dijelaskan yang sebenarnya disewa ataupun dipajakkan tu apa. Tapi kalau yang dipajakkan tu adalah hasil yang akan keluar, so jadi itu adalah melibatkan unsur ketidakpastian yang dilarang oleh syariat. Kita akan lihat lagi beberapa contoh bila kita bincangkan elemen-elemen yang dilarang dalam syariah berkaitan dengan transaksi dalam Islamic finance. Jadi saya skip je. Berkaitan hukum syariah, hukum syarak ni kita ada dua kategori of rulings. So the first one is the fixed ruling, the second one is the flexible rulings. So the fixed ruling is normally deduced from the primary sources of Sharia, which is the Quran and Sunnah. And the flexible rulings is normally based on the sometimes it is based on Quran and Sunnah, which is requires understanding and further interpretation. And another sources ataupun daripada mana derive-nya rulings yang flexible ni is actually daripada juristic preference, contohnya istihsan ataupun daripada masalah mursalah ataupun daripada uruf. Daripada uruf, for example, uruf mungkin akan boleh berubah-ubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ia perlukan kepada keanjalan. Jadi perlukan kepada flexibility, certain degree of flexibility dalam menentukan hukum bagi sesuatu perkara.
Jadi hukum berkaitan muamalat ni ada yang fleksibel dan ada yang fix lah sebagaimana disebutkan tadi. Jadi sebagaimana saya sebut awalnya tadi, dalam Islamic Finance kita merujuk kepada hukum-hukum berkaitan hukum, maksudnya untuk menentukan sesuatu produk itu sama ada syariah compliance ataupun tidak. So kita berdasarkan kepada hukum-hukum syarak yang ada di dalam Quran dan As-Sunnah dan juga sumber-sumber hukum yang diterima dalam undang-undang syariah. So dalam case the primary sources of Islamic law, so kita perlu merujuk kepada Quran dan Sunnah dan juga ijma' dan juga qiyas. So itu adalah primary sources yang dirujuk dalam menentukan sesuatu hukum berkaitan produk ataupun sebarang isu di dalam Islamic finance. In addition to that, we are also referring to the secondary sources of Islamic law, which is the public interest, the juristic preference, the practice of people of Madinah, amal ahlu Madinah, and then also on uruf, then based on sadud zara'i. So these are all the sources of Islamic law which the Sharia scholars atau Sharia committee in each Islamic financial institution should refer to when they would like to make any decision related to the products and services of Islamic finance. Samalah, simplify version saja. So jadi I don't want to, saya tak naklah discuss the details of this. This is something that you can just read on your own. So ada literal meaning and technical meaning of Quran, apa dia kriteria Quran. So this one you can just read on your own. It's a simple explanation. So I just skip most of it. Okay. Next, we move on to the fundamentals of Islamic financial transaction. So, dalam ni kita akan tengok berkaitan theory of contracts in Islamic finance, in Islam. So, any transfer of wealth or property has to be made through a valid contract or akad. So, ni dalam Quran disebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. So, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. So jadi pemindahan sesuatu aset ataupun kekayaan daripada seorang individu kepada individu yang lain mestilah menggunakan kontrak ataupun akad yang sah. Kontrak ni ialah bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayu kita panggil perjanjian. Contract agreement samalah. Kemudian akad ni ialah dalam bahasa Arab lah. So kalau nanti akan datang you jumpa all those terms, so it is actually carrying the same meaning lah. Akad tu bahasa Arab dia, contract agreement is in English, and then dalam bahasa Melayu kita sebut perjanjian lah. So kalau dalam Islamic finance ni biasanya nanti kita akan jumpa contohnya sales and purchase agreement. Sales and purchase agreement ni biasanya kita jumpa bila nak beli rumah. Bila nak beli rumah, so kontrak ataupun agreement yang akan digunakan ialah agreement perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli, sale and purchase contracts. And then dalam financing documents, so bila customer nak buat financing, so ini previously lah dalam kontrak BBA baik bersamaan ajil. Nowadays most of the Islamic banks dah gunakan kontrak tawarruk lah. So for example, I take example of the baik bersamaan ajil contract to purchase a house. So dalam case tu akan ada dua lagi agreement tambahan selain daripada sales and purchase agreement. So kita ada dua agreement tambahan which is the property purchase agreement ataupun PPA
And then another agreement ialah SPA, PPA dan juga PSA, Property Sale Agreement. So ini adalah agreement-agreement yang digunakan dalam Islamic Finance. So jadi untuk memastikan kontrak tu ataupun aset tu berpindah secara sah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Kenapa perlunya kontrak? Kenapa perlunya akad? So kenapa perlunya kepada akad? Kita cuba tengok ada tak disebut. Tak disebut. Tak disebut. So saya cerita sikit lah. So apa nama ni? Kenapa perlunya kepada akad? Akad ataupun kontrak ni? So according to the scholars, dia berdasarkan kepada Quran, pada dalil dalam Quran. Sambungan daripada ayat tadilah. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta seseorang yang lain dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali melalui transaksi jual belilah sesama kamu dengan jalan redha meredai. So nak determine redha meredai itu macam mana, sebab redha meredai itu kita tak tahu macam mana sebab dia berlaku dalam hati kan. Kita redha ataupun tidak, kita tak tahu kan orang tu redha ataupun tidak dengan sesuatu transaksi tersebut. Jadi sebab itu ulama terutamanya dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa untuk membuktikan redha tu wujud di antara kedua-dua pihak yang bertransaksi ataupun mutual consent tu berlaku di antara kedua-dua pihak yang bertransaksi. So perlunya kepada akad tadilah ataupun kontrak kontrak. Dalam mazhab Syafi'i kontrak tu perlu dilafazkan secara verbal secara verbal. Contohnya ada satu rumah dia nak dijual. So penjual tu akan kata aku jual rumah ni kepada kau sebanyak harga sekian. Dan pembeli pun bersetuju menerima penjualan harta ni atau penjualan rumah ni dengan harga sekian. So nanti penjual akan serahkan rumah dia ataupun kunci rumah tu, kemudian pembeli akan serahkan imbalan dia lah, iaitu duit harga jualan rumah tadi. So dengan cara tu, dengan adanya akad secara verbal tadi, kalau lebih baik adalah secara bertulis lah. Dalam konteks moden ni secara bertulis ni lebih kuat berbanding secara verbal. Jadi bila adanya kontrak yang telah berlaku tadi, jadi pemindahan harta tadi telah berlaku secara sah di antara dua pihak yang bertransaksi. Sesungguhnya daripada Quran Sunnah dan juga untuk membuktikan mutual consent tadi perlunya kepada akad. Akad ni boleh berlaku sama ada secara lafaz. Secara lafaz ni macam biasa kita buat lah. Ada biasa kita buat kalau kita beli barang, kita sebutkan saya beli. So, penjual tu pun kata saya jual. So itu menunjukkan elemen mutual consent ataupun redha meredai untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pun kontrak boleh berlaku selain daripada secara verbal, kontrak juga boleh berlaku secara tulisan. Secara tulisan ni dalam bentuk moden sekarang ni lah, kita ada agreement bertulis. Kita nak sewa rumah, so ada agreement dia, berapa lama sewa, berapa banyak sewaan dia, so tanggungjawab untuk repair rumah siapa yang akan tanggung. So perlu dinyatakan dengan lebih detail lah. So kalau dalam kontrak jual beli secara bertulis. Kemudian kontrak jual beli pun boleh juga berlaku secara perbuatan. Secara perbuatan ni biasanya sekarang ni dalam konteks moden ni lebih banyaklah kita boleh lihat bagaimana kontrak dalam bentuk perbuatan ni berlaku. For example, kita beli air dekat mesin geregang tu kan. Mesin air itulah, mesin air kita masukkan duit, kita pilih air apa kita nak beli. Kemudian mesin tu bila dah terima duit, dia keluarkan air kan. So bila dia keluarkan air tu,
So dekat situ berlakulah transaksi jual beli tu ataupun akad tu berlaku, tapi dia tak berlakulah secara verbal. Dia berlaku secara perbuatan. Perbuatan kita memasukkan duit, memilih air, kemudian perbuatan mesin tu keluarkan air yang kita pilih tadi. So itu menunjukkan kontrak ataupun akad jual beli itu berlaku secara perbuatan. Secara perbuatan. Kalau kita tak setuju, kita dah masuk duit, tapi kita tak pilih lagi, kemudian kita batalkan. So kontrak itu tak berlaku lah. Kontrak itu tidak berlaku secara sah. Jelas bagaimana tiga kaedah boleh berlakunya kontrak dalam dalam Islam lah. Clear ke setakat tu? Boleh, jelas. Okay, jelas Takut you all dah tidur je ni. Dah puasa ni kan. Kelas petang pula tu. Okay. Syariah parameters in the theory of contracts. So kita kena tapis lah elemen-elemen riba, elemen-elemen perjudian, elemen-elemen ketidakpastian, horor ni daripada untuk memastikan kontrak yang kita jalankan di antara pihak yang bertransaksi itu adalah kontrak yang patuh syariah. So dalam syariah, first tadi ialah perlu berlaku mutual consent, tidak ada sebarang paksaan, tidak ada sebarang fraud, tidak ada sebarang misrepresentation, tidak ada elemen influence ataupun kesilapan. Jadi mestilah berlaku secara mutual consent. Mutual consent tu dibuktikan dengan apa? Dengan 3 cara tadi lah. Sama ada melalui perbuatan, melalui tulisan ataupun melalui sebutan lah, verbal kan. So sini akad tadi akad. Kemudian yang kedua, mestilah tujuan kontrak tu adalah tujuan yang patuh syariah. For example, kita nak finance orang beli rumah, Islamic Bank nak finance orang beli rumah kedai. Beli rumah kedai tapi tujuannya untuk apa? Tujuan dia untuk buka kedai sport toto, kedai judi. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak patuh syariah lah. Sesuatu yang unlawful objective ataupun unlawful purpose from the perspective of syariah. So this is based on the daripada Quran. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh bantu-membantu kepada perkara-perkara yang menyebabkan dosa lah. Menyebabkan dosa dan pertelingkahan. So jadi penting dalam Islamic finance, Islamic bank, ini especially dalam bentuk financing lah, dalam bentuk pembiayaan. Jadi perlulah ada satu klausa dinyatakan dalam agreement yang menyatakan bahawa aset yang di-finance tadi, contoh rumah kedai tadi, mestilah penggunaan dia untuk tujuan yang patuh syariah. Buka kedai runcit, contohnya buka pasar, contohnya kan. So itu adalah yang lawful objektif lah yang boleh digunakan. Masa saya di bank dulu, we came across several customer lah. Several customer yang nak dapatkan pembiayaan daripada bank. Yang mana tujuan dia untuk finance perkara yang unlawful lah daripada perspektif syariah. Contohnya dia nak finance pembelian yang saya ingat dulu, we came across financing of kedai yang menjual peralatan sembahyang orang bukan Islam. So contoh macam colo apa semua tu kan, tokong gitu, tokong kecil tu. So pada waktu tu syariah committee kita decide bahawa pembiayaan tu tak boleh diteruskan lah. Sebab it is considered as unlawful objective. Tambahan berkaitan dengan akidah ni kan. Berkaitan dengan akidah. Jadi sudah tentulah akidah
apa namanya, orang yang menyembah selain daripada Allah ni amalan syirik. So tidak boleh kita bantulah ataupun mengembang luaskan perkara tersebut ataupun perniagaan tersebut. So itu contohlah yang boleh come across. Macam judi pun boleh jadi, judi, pembiayaan, contohnya kasino, sport toto. So itu benda yang boleh jadi berlaku kepada ataupun ada customer yang akan datang untuk mohon kepada Islamic Finance. Hotel macam mana? Hotel it depends on dia punya source of income lah. Majority income dia daripada mana? Adakah daripada liquor arak ataupun majority income dia daripada sewaan bilik lah. So kita kena determine lah, kena tengok, kena buka dia punya financial statement. Kena buka dia punya financial statement untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Kena tengok daripada mana sumber income dia yang terbanyak sekali. Boleh dikira lah dekat situ percentage dia kan. So itu berkaitan lawful objective. Kemudian mestilah kontrak ataupun perkara yang nak diakadkan tu tidak ada sebarang prohibited elements, ya. So dalam Islamic Finance ni ada beberapa prohibited elements yang mesti kita kenal pasti, terutama dalam menawarkan sesuatu produk kepada pelanggan. So first of all ialah riba, kemudian gharar. Gharar ni ialah elemen uncertainty lah, uncertainty element ataupun ketidakpastian. Kemudian gambling ataupun maisir, and then last but not least is the non-halal activities. Riba ni, faham tak apa maksud riba? Nanti ada explain kat sini kan. So we move on, berkaitan riba. So riba is actually, the meaning of riba is excess, increase, expansion ataupun growth. So that is the literal meaning of riba. The pertambahan, lebihan. So itu adalah apa yang termasuk dalam maksud riba secara literal, kan. Nanti buka puasa nanti kan, nak nasi tambah kan, itu nasi riba lah tu. Tapi itu berdasarkan kepada maksud teori, maksud literal, maksud secara literal. Tapi kalau kita refer kepada maksud dari sudut istilah, kalau berdasarkan kepada Hanafi School of Law, so riba ni bermaksud lebihan ataupun any excess in return without counter value stipulated as condition in a contract. So ada lebihan lah daripada dalam bentuk timbal balik pertukaran sesuatu barang dan disyaratkan di dalam kontrak. For example, contohnya kita pinjam, for example kita pinjam RM100, so disyaratkan dalam kontrak pinjaman tu dibayar balik lebih. Dibayar balik lebih, contohnya RM101. So RM1 yang dijanjikan dalam kontrak tu adalah riba lah, lebihan, excess in return without counter value. So tak ada counter value kat situ, kan? Sebab dia kontrak pinjaman. So kalau dalam Islam, kontrak pinjaman ni berapa yang dipinjam, so banyak itu yang akan dibayar balik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada lebihan padanya ataupun ada manfaat padanya, di pinjaman tersebut dikira sebagai riba. Jadi kalau kita nak bagi pinjam ke orang, kita bagi pinjam RM100, jadi jangan letakkan sebarang syarat untuk dibayar lebih. Syarat dia ialah berapa yang dipinjam, jadi banyak itu sahaja yang perlu dibayar balik. Jadi kalau kita letakkan sebarang syarat untuk bayar lebih, so waktu kontrak tu dimeterai, kontrak pinjaman tu dimeterai, jadi itu berlaku transaksi riba. Kita terlibat dengan riba lah dalam keadaan tu. Jadi bagaimana nak mengelakkan riba ni berlaku? Jadi caranya ialah jangan disyaratkan sewaktu kontrak berlaku, jangan disyaratkan bayar lebih. Jadi sebagai responsibility peminjam tadi,
kalau bila waktu nak pulangkan balik pembayaran tu, jadi dia ada rezeki lebih, for example, contohnya kan. Kalau dia nak bayar lebih sewaktu membayar semula hutang tu, itu tak ada masalah. Itu adalah berdasarkan kepada secara sukarela lah, secara sukarela, dan yang paling penting dia tidak disyaratkan dalam kontrak yang asal. Dalam kontrak yang asal tidak disyaratkan untuk dibayar lebih. Tapi atas dasar berterima kasih, jadi dia pun bayar lebih. So itu tak ada masalah. Itu dikira sebagai hibah lah. Hibah kepada pemberi pinjam. Ya. Dan itu tak termasuk dalam konteks riba lah. Ya. Jadi riba was forbidden, dilarang dalam tahun ke-8 ataupun tahun ke-9 Hijrah. Dan ada 2 ayat Quran yang menyentuh berkaitan dengan riba. Dan yang paling penting sekali ialah ayat yang tadi saya bacakan tadi, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Jadi categories of riba, ada beberapa jenis kategori riba. Yang pertama sekali ialah riba al-qard, ya, ataupun riba ad-duyun. Riba al-qard ni is referring to loan ataupun apa juga jenis hutang lah, debt, debt. So regardless of the cost of that debt, be it because of a loan contract or because of any transaction like a deferred price sales or deferred rental in lease contracts, ya. So kalau dalam loan contract tu, dalam qard tu jelas, ya, jumlah yang dipinjam. So kalau ada bayar disyaratkan untuk bayar balik lebih daripada jumlah yang dipinjam, tu kita sebut sebagai riba al-qard, ya. Riba al-qard. Satu lagi ialah riba ad-duyun. Dalam kategori yang sama juga, riba ad-duyun ni, for example, kita buat jual beli secara bertangguh, jual beli secara bertangguh. Contohnya kita beli kereta, tapi kereta tu harga, dan kita persetujui harga jualan dia ialah ada harga 10,000 yang akan dibayar secara bertangguh pada bulan depan. Tiba-tiba pada bulan depan kita kata kita tak cukup duit, ada 5,000 sahaja contohnya. Jadi kita bayar 5,000 dan baki 5,000 lagi tu tak dapat dijelaskan pada waktu tersebut. Jadi yang menjual ni kata okey tak apalah, tak apa, jadi 5,000 ni nanti boleh kita tundakan lagi bayarannya, tapi akan ditambahkan beberapa ratus ringgit disebabkan oleh tangguhan tadilah, tangguhan daripada tempoh yang sebenar kan. Jadi ada melibatkan, di situ pun berlaku juga riba yang kita panggil riba ad-duyun. Dia telah berhutang, berhutang 5,000 perlu dijelaskan, 10,000 perlu dijelaskan pada bulan depan, yang dah di bulan depan. Tapi dia tak cukup duit, dia bayar 5,000 je. So 5,000 lagi dia berhutang. Jadi hutang tu dikenakan interest ataupun ada faedah ke atas baki hutang yang belum dijelaskan tu. Jadi itu pun dikira sebagai berlakunya riba, yang kita panggil ia sebagai riba ad-duyun. Ya. So jadi kategori ni riba al-qard, riba ad-duyun ni bila ada lebihan ataupun ada tambahan tu, kita akan sebut dia sebagai riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Nasi'ah ni berlaku kerana biasanya akan ada additional charge ke atas lewatnya bayaran hutang tersebut. Lewatnya bayaran hutang tersebut. Macam tadilah, pinjam duit dia ada elemen lewat bayar kan. Dibayar balik pada tempoh pada masa akan datang. So itu ada elemen tangguh dekat situ. An-nasi'ah. Nasi'ah itu ialah elemen bertangguh lah, dan ada additional payment ke atas pinjaman dan hutang tadi. Juga dikenali sebagai riba jahiliyah ataupun riba al-Quran. Riba jahiliyah ni sebab dia dah diamalkan sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Dan disebut riba al-Quran sebab bentuk riba ni adalah yang disebut di dalam Al-Quran lah, ya.
Kemudian kategori riba yang kedua ialah riba al-buyu'. Riba al-buyu' ini riba dalam konteks jual beli berlaku ataupun applies to sale transactions in certain commodities. So akan berlaku dalam jual beli ataupun transaksi yang melibatkan certain types of commodities. Commodities ni, for example, contohnya ada 6 sahaja commodities dia. So komoditi dia adalah yang ni riba al-buyu' ni disebutkan dalam hadis Nabi SAW lah. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita tengok ada tak? Okey, di belakang ni. Di belakang ni ada disebut dalam riba al-buyu' ni disebut dalam hadis Nabi. Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamaru bil-tamari, wal-milhu bil-milhi, mislan bi-mislin. Sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So dalam hadis Nabi SAW ni disebutkan disebutkan 6 jenis komoditi yang boleh berlaku riba bila kita buat transaksi berkaitan komoditi ni. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni juga Nabi sebutkan syarat-syarat kalau kita nak melakukan transaksi melibatkan ke-6 komoditi ni. So jadi dalam ke-6 komoditi ni ulama membahagikan komoditi ni kepada 2 kategori lah. Yang pertama ialah medium of exchange ataupun currency lah. Currency. Dalam kategori ni, for example, dalam kategori yang komoditi yang disebutkan ni ialah 2 ni lah. Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati. 2 ni. So az-zahabu bil-zahabi ni ialah emas lah ataupun gold. Kemudian al-fiddatu bil-fiddati ni ialah silver, perak. So ini mata wang lah. Di zaman Nabi ni digunakan sebagai mata wang. Mata wang. Kemudian kategori yang kedua ialah kategori makanan ruji ataupun makanan setempat lah. Ruji. Makanan ruji ni for example ni ialah bali, al-burru bil-burri, bali. Kemudian wasyairu bil-syair, gandum, tamar dengan tamar, garam dan juga bali, gandum, wheat, bali, kemudian kurma dan juga garam lah. Garam. So ada 4 perkara yang kita kategorikan sebagai makanan asasi ataupun makanan yang keperluan lah. Jadi itu termasuk, yang ni dia masuk dalam kategori yang kedua lah. Kategori yang ni yang pertama ni medium of exchange ataupun currency. Yang kedua ni ialah makanan-makanan lah, bentuk makanan. Jadi kalau syarat yang disebutkan Nabi, kalau contoh sekiranya dia ni ialah item yang sama, barang yang sama, semestilah dia berlaku, kontrak dia berlaku yadan biyadin. Yadan biyadin ni berlaku on the spot lah. Dan mesti berlaku sawa'an bisawa'in, which is at par. Jadi for example, kalau gold, 1 dinar nak tukar kepada 1 dinar. So dia mesti sama, berlaku sama. Dia punya jumlah dia mesti sama dan juga mesti berlaku secara on the spot pertukaran tu. Secara lani. Secara sekarang lah, secara on the spot. Dia tak boleh ada elemen tangguhan. Kalau ada elemen tangguhan, so dia akan berlaku riba dekat situ lah. Riba. Begitu juga kalau nak tukarkan perak dengan perak, so mesti juga berlaku secara on the spot dan juga berlaku secara nilai yang sama. Nilai dia mesti sama. 1 dirham ditukar dengan 1 dirham. 1 dinar ditukar dengan 1 dinar. So itu syarat yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Macam mana kalau kita
tukar benda yang berbeza. Contohnya tukar emas dengan silver. Di dalam kes ni syarat dia hanyalah mesti berlaku on the spot saja. Dan hadis yang sebut kan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau berbeza jenisnya, jadi kita jual belilah macam mana cara pun, tapi mesti berlaku on the spot. Inilah on the spot, secara on the spot. Kalau kita nak beli, tukarkan emas dengan silver dengan perak, jadi mestilah berlaku secara on the spot. Nilai dia tak sama tak apa. Contohnya 1 dinar bersamaan dengan 4 dirham ataupun 4 koin perak. So itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pasaran. Tapi transaksi itu mesti berlaku secara on the spot lah. Mesti berlaku secara on the spot. Jadi itu adalah syarat dalam transaksi melibatkan currency. Kalau melibatkan barang-barang makanan tadi, so sama juga syaratnya. Kalau dia sama jenis, mestilah ditukar secara secara nilai dia, jumlah dia mesti sama, timbangan dia sama, dan juga berlaku secara on the spot. Kalau dia berlainan, contohnya antara gandum dengan barley, nak ditransaksikan antara gandum dengan barley. So apa yang perlu dibuat, nilai timbangan tak sama tak apa, tapi mestilah transaksi itu berlaku secara on the spot tukarannya. Ya. Jadi itu syarat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Macam mana kalau dia dalam kategori yang berbeza? Kita nak tukar 1 dinar dengan, kita nak tukar dinar dengan gandum contohnya. Jadi dalam kes tu tak ada apa-apa syarat lah. Sebab dia dah berada dalam kategori yang berbeza. Jadi timbangan dia lain tak apa. Kemudian tidak berlaku on the spot pun boleh. Maksudnya boleh dibayar dahulu, kemudian penyerahannya berlaku kemudian, tak apa, tak ada masalah. Ataupun kita ambil barang dahulu, kemudian dibayar kemudian, tak ada masalah. So tidak berlaku riba dalam konteks itu. Okay, jelas tak bagaimana riba berlaku dalam konteks pinjaman, dalam kontrak hutang dan juga dalam kontrak jual beli melibatkan item ribawi. Jelas ke? Jelas. Jadi ini adalah summary of the rules related to transaction involving ribawi item. Boleh rujuklah contoh yang ada di sini. Beberapa contoh yang telah diberikan. Ini saya dah sentuhlah tadi, dah bagi contoh kan. So in loan transactions, riba will occur in the following. Kalau ada riba akan berlaku dalam transaksi pinjaman, kalau berlaku salah satu daripada perkara ni lah. Pertama, ada excess ataupun surplus over and above the loan capital. Tadilah bagi pinjam 100, so disyaratkan bayar balik RM110. Jadi RM10 tu riba lah. Riba al-qard dipanggil. Kemudian mesti disyaratkan ataupun surplus tu mengikut tempoh. Contohnya lagi lambat dia bayar, so lagi banyak dia perlu tambah bayaran tu. Ini biasanya macam dalam alung punya transaction kan, ataupun pinjaman yang menggunakan khidmat alung. Ahlung. So jadi itu pun itu memang jelas lah, transaksi riba semakin lambat dibayar semakin bertambah jumlah hutang ataupun jumlah hutang pinjaman yang perlu dibayar lah. Pokoknya jumlah pokok pinjamannya 100,000, tapi bila lambat bayar mungkin sampai jadi faedahnya lebih daripada jumlah pokok yang patut dibayar. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga ialah stipulation of surplus in loan agreement. So ada dinyatakan secara jelas berapakah jumlah lebihan yang perlu dibayar dalam kontrak pinjaman tadi. So itu jelas. Kemudian dalam ini dia bagi contoh dalam debt securities ataupun dalam bond issuance. Ini saya tak payah betul lah. Ini berkaitan issuance details. Okay, next we move on to the second element of prohibited elements in Islamic finance, which is the gharar.
So gharar ni literally means uncertainty, fraud, deceit, that might lead to destruction or loss on one party. Technically, it means uncertainty or ignorance of one or both parties in a contract over the substance or attributes of the object of sale, or doubt over its existence and availability at the time of contract. Tak pastilah, dia tidak pasti sama tentang kewujudan objek tu ataupun produk yang dijual sewaktu kontrak tu ditemeterai lah, sewaktu kontrak tu ditemeterai. So the rationale for prohibition is actually to ensure full consent and satisfaction of the parties in the contract. So sudah tentulah larangan jual beli melibatkan unsur ketidakpastian ni dilarang sebab ianya mungkin mengakibatkan ketidakpuashatian, tak puas hatilah kepada pihak yang bertransaksi. Contoh macam kita beli barang yang belum ada lagi kan, bai'ul ma'dum, jual beli barang yang tak ada lagi. Jadi jual beli barang yang tak ada lagi ni adalah satu benda yang akan menafikan hak pembeli lah. Pembeli pun tak pasti kualiti produk tu ataupun kualiti barangan yang dijual tu macam mana kan. Contohnya jual ikan, mana ikan kat dalam laut lagi kan, belum tangkap. Jadi walaupun dia boleh serahkan sekilo ikan, tapi kualiti ikan yang ditunjukkan tu tak sama dengan kita melihat sendiri kan, melihat sendiri ikan tu dan kemudian kita decide untuk beli, tak sama. Jadi sebab tu penting sangat untuk menghilangkan elemen uncertainty ni dalam sebarang transaksi. And then also disebabkan elemen gharar ni dalam commercial contract boleh menjurus kepada ketidakadilan kepada pihak yang bertransaksi ataupun any exploitation among contracting parties. Jadi sekarang ni zaman moden ni banyak dan senang benda ni berlaku, terutamanya transaksi-transaksi yang dibuat secara online. Transaksi yang dibuat secara online. Jadi kita tak pasti sebenarnya kualiti barang tu macam mana. Kemudian even saiz barang tu kalau tidak dinyatakan dengan jelas dalam iklan dia, mungkin kita tak pasti saiznya macam mana. Saya kadang pernah terbaca kadang-kadang kita fikir lucu jugalah, tapi ia melibatkan elemen uncertainty lah dekat situ sebab mungkin tidak dinyatakan dengan jelas. Ada seorang sahabat ni dia beli kerusi dia beli kerusi secara online. Kemudian bila kerusi tu sampai, rupanya kerusi tu ialah kerusi mainan. Kerusi mainan lah, kerusi model macam tu kan, model kerusi, bukan kerusi yang betul. Jadi dia rasa tertipu lah sebab telah membayar jumlah wang dan dia sebenarnya nak gunakan kerusi yang betul lah, kerusi yang boleh duduk kan. Tapi sebenarnya yang sampainya ialah kerusi mainan ataupun kerusi model. Kerusi model kerusi. Jadi itu melibatkan unsur ketidakpastian lah sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan unsur ketidakpastian, contohnya dalam kes tadi, perlulah dinyatakan dengan jelas dalam iklan tu apakah saiz kerusi tu, diberikan ukurannya, tingginya, lebarnya, kemudian apakah material yang digunakan, supaya pembeli tahu dan faham apakah jenis dan kualiti barang yang dijual beli tadi. Kerusi tu kalau kayu, kerusi guna kayu apa kan. So daripada situ kita tahu, contoh kalau kerusi dia kata kerusi guna kayu plywood kan. Tak kukuh lah kerusi guna kayu plywood kan. Kerusi yang tidak kukuh. Jadi kalau kata guna solid wood ataupun guna kayu getah, jadi itu kerusi yang kuat lah kita katakan, boleh kata kerusi yang tahan. Jadi dengan menjelaskan ciri-ciri dan spesifikasi produk yang dijual tu, itu sebenarnya boleh menghilangkan elemen gharar, elemen ketidakpastian dalam transaksi lah. Contoh yang lain, contohnya apa? Sebelum tu, gharar ni ada dua jenis lah.
Ada dua jenis, secara umumnya ada dua jenis. Satu gharar fahish dan satu lagi ialah gharar yasir. Ada dua jenis, satu gharar fahish, satu lagi ialah gharar yasir. Gharar fahish dan yang kedua ialah gharar yasir. Gharar fahish ni adalah gharar yang teruk lah. Contoh macam tadilah. Dia nak jual barang tapi barang tu tak ada lagi barang tu. So itu kita panggil sebagai gharar yang fahish. Gharar yang fahish ni boleh mengakibatkan batal kontrak lah. Kontrak yang dimeterai itu terbatal. Kemudian gharar yasir ni adalah gharar yang ringan, gharar yang mudah. Yang memang kadang-kadang tak dapat dielakkan. Gharar yang mudah. Contohnya jual beli tembikai lah, tembikai contohnya kan. Kalau kita beli tembikai sebiji tu, jadi kita tak pasti sebenarnya dalam tembikai tu isinya macam mana kan. Tapi berdasarkan kepada kaedah mungkin kita ketuk-ketuk kan, ataupun kita suruh orang tu tebuk sikit, kita nak tengok dalam isi dia macam mana, okey ke tidak. Mungkin daripada situ boleh menghilangkan sedikit keraguan ataupun elemen uncertainty. Tapi kita tak boleh pastikan. Contohnya dia kata tembikai ni tak ada biji kan. Tiba-tiba jual, dia buka ada biji rupanya kan. Mungkin dalam kes macam tu, itu pun kita boleh consider sebagai gharar yasir lah, gharar yang ringan. Tembikai tu masih lagi boleh dinikmati oleh pembeli tadi kan. Jadi tidak ada melibatkan elemen gharar fahish di situlah. Tapi kalau contohnya jual beli durian macam mana? Durian kan. Durian ni itulah bergantung kepada orang lah saya rasa. Sebab tu saya tak berapa minat beli durian yang belum dibelah lagi. Durian yang belum dibelah ni sebab kita tak pasti isi dalam durian tu, satu, berapa jumlah isinya. Kedua, betul ke ada isi durian tu kan. Kadang-kadang kita belah durian tu, isi pun tak ada kan. Ataupun ada isi tapi dah busuk. So itu mungkin melibatkan atau certain level melibatkan elemen gharar fahish. Jadi kalau kita nak transaksi jual beli durian ni, kita kena berhati-hatilah. Kita kena tahu macam mana cara nak check dia. Dia mungkin suruh penjual tu belah dulu untuk tengok kandungan isi dia ada isi ke tak ada. So itu kaedah-kaedah tu boleh menghilangkan elemen gharar dalam sesuatu transaksi. Itu dua kategori ataupun dua pembahagian gharar lah dalam transaksi. Jadi apakah dia prohibited elements in Islamic finance? Ini kita ambil contoh daripada Quran dan Sunnah lah. Apakah dalil-dalil dia lah. Boleh baca sendirilah nanti. Kita ambil contoh beberapa transaksi yang melibatkan gharar di zaman Nabi SAW. Yang pertama ada nama jual beli dulu, jual beli al-mulamasah. Mulamasah ni jual beli dengan cara menyentuh. Jadi dalam zaman jahiliah dulu ada jual beli ni, jual beli secara sentuhan. Di mana pembeli akan menyentuh ataupun dengan merasa pakaian tu ataupun kain tu. Jadi bila dia sentuh aja, so dia consider dia beli kain tu. Jadi dia tak boleh nak buka kain tu, nak tengok kondisi kain tu elok ke tak elok ke, ada koyak ke, ada kecacatan ke tidak ke. So dia tak boleh buat macam tu. Jadi bila dia sentuh sahaja kain tu, jadi consider dia telah membeli kain tersebut. Jadi kat situ ada unsur gharar lah. Yang mana pembeli tak boleh nak tengok, tak boleh nak examine kain tu, nak tengok ada kecacatan ataupun tidak lah. Sama macam tadilah dalam jual beli durian tadi kan. Kalau kita tak boleh nak check durian tu, kita tak boleh nak, seller kata tak boleh buka, tak boleh copy. Apa yang you beli, so itu you beli kan, tak boleh nak copy. So itu ada elemen gharar lah, baik tak payah beli dengan dia lah. Jadi yang kalau kita nak hilangkan gharar tu, kita boleh examine. Kain tadi boleh examine, durian tu boleh di-examine, kita boleh tengok, boleh
boleh. Kadang ada certain seller dia bagi kita untuk cucur durian tu kan. Nak tengok durian tu keras ke ataupun isi durian tu keras ataupun elok lembut kan. Itu yang pertama, baik oleh mula masah, jual beli secara sentuhan. Zaman Nabi ada berlaku ni, zaman jahiliah. Orang tu rasa jadi kontrak tu dikira telah berlaku jual beli. Kemudian yang kedua ialah baik oleh munabadah. Ini ialah dengan secara dia balingan. Potential buyer ni akan baling baju dia kepada satu kepada mungkin susunan kain kan. Jadi dekat mana kain yang dia baling tu jatuh, so itulah barang yang dia akan beli. Jadi dia tak boleh buat sebarang inspection, tak boleh check kain tu, tak boleh tengok kain tu rosak ke, koyak ke. So kat situ sebenarnya berlaku elemen horor lah. Ya. Ini contoh-contoh klasik yang berlaku di zaman Nabi SAW. Dan sudah tentulah bila berlakunya transaksi horor ni, melibatkan horor ni akan menyebabkan ketidakadilan kepada pihak yang bertransaksi lah, terutamanya pembeli lah ya. Pembeli. Ini kita dah sentuh tadi. Ini kita dah sentuh juga. Contoh berlaku dalam Islamic Finance. Mungkin berlakulah dalam Islamic Finance. Contohnya dalam kontrak jual beli. Jual beli barang tu tak ada lagi. Contohnya jual beli rumah tapi rumah tu tidak lagi wujud. Ini berlaku dalam jual beli rumah yang di bawah under construction. Rumah yang dalam pembinaan. So kalau Islamic Bank menggunakan kontrak jual beli, so ada possibility berlaku unsur horor dekat situ lah. Sebab rumah sebenarnya tak ada lagi kan. Rumah tak ada lagi. Kemudian ada conditional sales, 2-in-1 contracts. Ini kalau dalam elemen dalam kontrak sewaan tadilah. Macam awal saya sebut tadi kan. Kontrak ijarah summa al-bai' tadi. Jadi kalau kita conclude di contract of ijarah dengan contract of sales tu simultaneously ataupun serentak. Jadi berlakulah unsur dua kontrak dimeterai dalam dua akad dimeterai dalam satu kontrak. Yalah, betul lah. Ya. Jadi boleh berlaku juga elemen horor di situlah. Kontrak apa sebenarnya yang berlaku? Sebab kedua-dua kontrak tu ada sifat dan rukun-rukun yang tersendiri. Contohnya kalau kontrak sewaan, jadi pemilikan barang tu masih lagi berada pada tangan pemberi sewa. Berbeza dengan jual beli. Kalau jual beli, pemilikan barangan tu telah berpindah daripada penjual kepada pembeli. Kes dia ialah sekiranya berlaku kerosakan ataupun sekiranya berlaku kemusnahan kepada aset tadi. Jadi dalam kes tu siapa yang akan menanggung kerugian? Kalau aset telah berpindah tangan, jadi yang memiliki itulah yang akan menanggung kerugian. Tapi kalau dalam kes sewaan, aset tu masih lagi dimiliki oleh pemberi sewa. Jadi dia yang perlu menanggung kerugian daripada sewaan tersebut. Dan juga jual beli tanpa mengetahui harga barangan. Jadi dalam kontrak, dalam any legal documents yang dikeluarkan oleh bank, kalau melibatkan kontrak jual beli, so itu adalah penting untuk kita kenal pasti satu, apakah dalam kontrak jual beli, so dia ada dia punya rukun dia kan. So setiap rukun ni perlu kita observe lah. Contohnya rukun jual beli ialah ada pihak yang berkontrak, penjual dan pembeli. Okay, ada. Kemudian mesti ada subject matter. Subject matter ni ialah barangan yang dijual dan juga imbalan dia itu harga dia lah. Kemudian kena ada akad, ada ijab dan kabul. Jadi sekiranya tidak wujud salah satu daripada perkara rukun tadi, jadi kontrak tu boleh jadi kontrak yang melibatkan unsur gharar lah dan dia akan terbatal. Kontrak tu akan terbatal. Jadi dalam kes ni, sekiranya dalam kontrak jual beli, harga
harga jualan tu tidak dinyatakan dengan jelas. Tidak dinyatakan dengan jelas. Jadi berlakulah kontrak ataupun unsur gharar di dalam transaksi tersebut. Itu akan berlaku unsur gharar. Next. Okay, ni gharar yang tolerable ni contoh dalam istisna. Dalam istisna pun ada element of uncertainty juga. Tapi element of uncertainty tu telah dihilangkan dengan kita mewujudkan syarat-syarat tertentu. Contohnya kita buat rumah kan. Macam kita tempah baju lah ni, tempah baju raya ni kan. Tak tahulah sempat ke tidak tempah baju raya. So bila kita tempah baju raya, barang tu tak ada lagi kan. Baju tu tak ada lagi. Tapi kita boleh ke kita tempah? Ada elemen gharar kan. Jadi elemen gharar tu dihilangkan dengan menjelaskan spesifikasi baju raya yang kita tempah tadi. Baju raya yang kita tempah tadi. Contohnya berapa dia punya panjang dia, tangan dia, berapa ukuran tangan dia, labuh dia berapa, kain yang digunakan, kain apa, biasanya kain sendiri kan. Tapi ukuran tu lah, ukuran-ukuran ni semua akan menghilangkan sifat gharar yang ada dalam transaksi jual beli secara istisna tadi ataupun jual beli secara tempahan. Jadi itu adalah kaedah bagaimana cara nak menghilangkan gharar. Pun begitu dalam kontrak charitable pun tidak ada isu gharar lah. Charitable contract ni for example contoh macam hibah dan kontrak hibah dan kontrak hadiah. Dalam kontrak hadiah ni tak timbul pun isu gharar ni lah. Sebab hadiah ni hanya daripada satu pihak sahaja. Pihak yang memberi hadiah tadilah. Adapun yang menerima hadiah tu dia tak boleh nak demand lah. Apa saja hadiah yang dia dapat tu itulah yang dia dapat. Jadi tak ada elemen gharar kat situ. Dia pun tak ada imbalan. Dia bukannya membeli. Dia hanya menerima hadiah tu. So tidak ada timbulnya isu gharar dalam kes tersebut. Jadi dalam kontrak takaful ada digunakan lah, kontrak hibah ni ada digunakan dalam kontrak takaful. Dia unilateral contract lah, daripada satu pihak saja kan, daripada pihak yang memberi. Kemudian elemen ketiga yang dilarang dalam Islamic finance ialah elemen gambling, which is maisir. Jadi elemen maisir ni ataupun gambling ni ia membawa maksud any activity which involve betting, pertaruhan, melibatkan pertaruhan, whereby the winner will take the entire bet and the loser will lose his bet. Dalam perjudian ni ada elemen pertaruhan dan natijah dia ialah pemenang akan ambil semua hadiah yang dipertaruhkan dan yang kalah akan kehilangan lah jumlah yang dipertaruhkan. Jadi ia adalah satu permainan, it's a games of pure chance where any party might gain at the expense of the loss of the other party. The prohibition is based on the verse in Suratul Ma'idah berkaitan pengharaman gambling tadi. Okey. So sampai di situ sahaja yang saya nak sentuh. So ini dah masuk part yang framework yang kedua lah, berkaitan maqasid syariah dalam Islamic finance. So I think this one better we continue in our next class. Our next class, so we are going to cover maqasid syariah dan juga legal maxims tadi. So jadi selesailah dekat situ. Ada beberapa elemen yang kita dah sebut tadi, elemen yang dilarang dalam syariah iaitu riba, gharar, maisir
Satu lagi ialah bisnes yang tidak patuh syariah lah. So itu any business lah, macam prostitution, bisnes apa lagi? Bisnes jual beli barangan sembahan orang bukan Islam. So itu adalah antara contoh bisnes yang dilarang lah dalam syariah. So Islamic finance tidak boleh terlibat dengan elemen-elemen yang disebutkan tadi lah. Jadi kalau tidak, kontrak tu akan jadi kontrak yang fasid ataupun kontrak yang terbatal lah. Jadi kalau berlaku macam tu, jadi Islamic finance dia tak layak lah untuk mendapatkan keuntungan daripada sebarang transaksi tadi. Sebagai contoh, jual beli rumah yang melibatkan unsur gharar, dia bagi financing dan dia expect ada keuntungan daripada financing tu, tapi disebabkan berlakunya elemen gharar tadi, jadi Islamic finance punya income ataupun profit daripada pembiayaan tadi tidak sah. Jadi Islamic finance hanya layak untuk mendapatkan principal sahaja, principal amount of financing sahaja, dan profit, elemen profit tu dia tak layak dapat, dan perlu diserahkan kembali kepada channel to charity organisation lah. So dalam financing biasanya contohnya kalau kita buat financing rumah 100,000 kan, so ini adalah capital ya, ataupun amount of financing amount. Ini adalah dia punya modal dia lah yang bank keluarkan, dan dibayar balik. Financing tadi adalah kontrak syariah yang akan digunakan yang membolehkan bank mendapat keuntungan daripada pembiayaan tersebut. Ini contohnya bayar balik 150,000. Jadi dengan keuntungan 50,000 dengan keuntungan 50,000. Tapi disebabkan dalam transaksi itu ada elemen-elemen yang tidak patuh syariah, elemen yang dilarang dalam syariah. Contohnya berlaku, for example, berlaku gharar fahish, ataupun ada elemen riba dalam kontrak tersebut. Di dalam kes tu 50,000 supposed to be profit to the bank ni, bank Islam tak layak untuk dapat 50,000 ni. Dan jadi 50,000 ni have to be channeled to the charity organisation. Perlu dikeluarkanlah daripada income ataupun daripada profit bank. So itu membawa kesan yang besar lah kepada sesebuah bank. Dia buat bisnes tapi tak ada untung kan. Mana-mana bisnes pun kalau bisnes tapi tak untung, itu adalah bisnes yang merugikan lah. So dalam konteks macam ni, banks actually rugi lah. Rugi, especially bila dia ada usaha dia, tenaga telah dikeluarkan, masa telah dikeluarkan untuk memastikan pembiayaan tersebut, pembiayaan yang berbayar dan sebagainya kan. Jadi tiba-tiba ada elemen gharar dekat situ, jadi profit tu tak dapat dekat bank. So ia adalah satu kerugian lah pada pihak bank sendiri. Sebab tu penting untuk kita elakkan elemen-elemen yang tidak patuh syariah ini tidak berlaku dalam mana-mana produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam. So I think that's all for today. If you have any question, bolehlah untuk diputarkan. Any question?